Pernah tengok cerita P.Ramlee? Kan dia buat lagu tu, kan lama dia minta maaf tu. Kan dapat surat lepas tu. Tapi itu bukan share lah. Kan maafkan kami. Sampai si Sudin kata berapa kali maaf dah, dia kata. Sebab banyak sangat. Memang sehingga orang tu jadi maafkan kita. Kita ni kadang-kadang sombong. Mari sekali minta maaf. Tak maaf tu sudahlah. Kurang-kurangnya saya dia minta maaf. La ilaha illallah. Tak ada adabnya dan sombongnya, perasa bagus sangat. Minta adab, minta maaf pun tak ada nampak tawaduk. Bang, saya minta maaf dah, ada silap itu. Saya dah minta maaf ni bang. Kalau abang tak maaf kan abang jawab depan Tuhan lah. La ilaha illallah. Siapa yang salah sekarang ni? Aku pun confused. Jadi jangan macam tu. Bang, saya minta maaf bang, saya salah silap gitu. Nanti dululah saya fikirkan. InsyaAllah bang, besok saya datang lagi bang. Datang supaya dia maafkan. Sebab apa? Dosa sesama hamba tidak akan terampun sampai kiamat selagi mana hamba tu tak mengampunkan. Kawan kita tu yang kita khianat dia, yang kita tipu dia, atau yang kita fitnah dia, yang kita umpat dia, الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واحفظ ألسنتنا من الكذب، واحفظ أعمالنا من الرياء، واجعلنا من الصديقين واجعلنا مع الصادقين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk kita duduk di dalam majlis ilmu, satu majlis yang sangat besar di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Imam Ibn Majah,
yang mana hadis ini hadis hasan, riwayatkan oleh Imam Ibn Majah, yang diletakkan di dalam kitab Targhib wa Tarhib li Imam Al-Munziri, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, iaitu yang meriwayatkan hadis ini Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Rasulullah. Ketika itu jumpa Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan pada Abu Dzar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, li an taghdwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Pertama Nabi kata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, untuk engkau berpagi-pagi dan kau belajar satu sahaja ayat daripada kitab Allah, iaitu Al-Quran, itu lebih baik daripada engkau berpagi-pagi sembahyang 100 rakaat. Kemudian Nabi menyebutkan lagi, wali taghdwa fata'allama baban minal ilmi, dan berpagi-pagi kamu wahai Abu Dzar dan kau belajar satu bab daripada ilmu, iaitu satu bab lebih banyak lagi daripada ilmu. Khairun laka min an umila bihi aw lam yu'mal bih. Sama ada engkau belajar sahaja, sama ada engkau boleh amal lepas itu ataupun kau tidak amal selepas itu, dengan mujarad belajar itu saja. Khairun laka min an tusalliya alfa raka'ah, lebih baik daripada engkau itu sembahyang 1000 rakaat. Ini hadis hasan riwayat Imam Ibn Majah, yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, ramai kita di akhir zaman ini tidak nampak bahawa menuntut ilmu ni satu kepentingan yang besar di sisi Allah dan sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan taufik, yang mana mudah-mudahan kita melihat ilmu itu dengan pandangan yang sangat tinggi dan bukan menganggapnya sesuatu yang sia-sia dan sesuatu yang membazirkan waktu ataupun sesuatu yang tidak penting. Mungkin orang tak kata membazir waktu, tapi dia melihat ianya satu yang tidak berapa nak penting. Bahkan ketika saya mengajar di pondok, ada soalan, mungkin kekeliruan, mereka bertanya, ada yang mengatakan perempuan tidak perlulah nak menuntut ilmu, kerana sepatutnya pada mereka iaitu taat suami, sembahyang jangan tinggal, dan ada beberapa perkara, hanya 4 perkara saja. Menjaga maruah dia sebut. Jadi saya menjawab bahawa mentaati suami, cuba lihat sekarang ini berapa banyak yang taat suami. Sebab apa dia orang tak taat? Sebab dia orang tak menuntut ilmu. Berapa ramai sekarang ni yang mengatakan dia menjaga maruah? Mudah-mudah berapa ramai yang jaga maruah sekarang ni orang perempuan? Maruah suami, maruah yang kita nampak tu lebih tidak menjaga maruah atau lebih yang menjaga maruah? Lebih yang tidak menjaga maruah. Kerana apa? Kerana tidak menuntut ilmu. Dia berlawanan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan akan daku ilmu. Minta tambah ilmu. Minta tambah ilmu, bukannya kurang ilmu. Kan berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, Sayyidina Umar bertemu Rasulullah. Sayyidina Umar berkata, aku bermimpi ya Rasulullah, ketika itu kau sedang duduk dan aku ada susu, maka aku berikan kau minum susu itu dan aku dapati air susu itu keluar daripada seluruh liang-liang tubuhmu. Apakah maksud mimpi itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah mengatakan, itu menunjukkan ibarat kepada ilmu yang sangat luas diberikan Allah kepadaku. Dan dalam mimpi itu juga Sayyidina Umar mengatakan, dan aku diberikan sebahagian daripada air itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, itulah kelebihan yang Allah beri kepada engkau wahai Umar. Nak beritahu, kan itulah Nabi pesan. Itu pun dalam keadaan begitu pun Nabi tetap berdoa. Bagaimana di dalam hadis-hadis Nabi, hadis-hadis yang sahih, Rabbi zidni ilman wa fahman wa yaqinan. Minta ya Allah tambahkan aku ilmu, tambah aku yakin, tambah aku iman, tambah aku faham.
Jadi jangan pandang enteng. Bahkan ada hadis yang banyak tentang ilmu. Manakala selain daripada tu hanya kiasan kadang-kadang daripada sebahagian orang. Kadang-kadang bila menyebut tentang berjuang, bagus berjuang. Tapi jangan terlampau over sangat sehingga meninggalkan yang jelas. Ada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menegur. Saya menegur dan mengingatkan diri saya dan mengingatkan sahabat-sahabat. Kadang kita takut di akhir zaman nanti banyak yang sudah kurang berilmu daripada menuntut, yang kurang berilmu daripada yang mempunyai ilmu. Maka kita takut solat yang kita lakukan tanpa ilmu, kita berjuang tanpa ilmu, apa semua akhirnya dengan nafsu semata-mata, maka kerana itulah akan membawa kepada kehancuran. Fal na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sesuai dengan tatimah, iaitu orang panggil tatimah, diterjemah sini penutup. Tapi tatimah, asal makna tatimah sebab akan datang nanti bau khatimah, bau ada penutup. Tatimah ini membawa maksud penyempurnaan kepada kitab, iaitu penyempurnaan untuk dikhatamkan. Tatimmatun. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Berkata muallif kitab, mudah-mudahan kita dimanfaatkan dengan ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin. Qala wa idza aradta ayyuhal muridu, dan sekiranya wahai orang-orang yang nakkan Allah, sekiranya engkau nak min syaikhika, kita dalam penyempurnaan ini dia balik kepada syekh. Penyempurnaan kitab ni dia nak cerita syekh. Sebab itu guru saya yang di Mesir, Syekh Dr. Ali Jum'ah, dia buat satu kitab At-Tariqu Ilallah, Jalan kepada Allah. Saya diijazahkan beliau ketika menziarahi beliau, kitab-kitab beliau salah satunya At-Tariqu Ilallah, Perjalanan kepada Allah. Dia menunjukkan di situ rukun-rukun dan kaedah-kaedah perjalanan kepada Allah. Beliau adalah bekas mufti Mesir, dan beliau banyak ulama-ulama, di antaranya ulama-ulama Indonesia, bahkan Ustaz Abdul Samad sendiri memberitahu beramai ulama-ulama yang di Yaman, di Maghribi, di Mesir sendiri mengatakan kalau seluruh kitab usul fiqh itu terbakar ataupun terhapus, selagi mana adanya Syekh Dr. Ali Jum'ah, la kafa, cukup. Maknanya dia semua tu ada dalam kepala dia. Ni Syekh Dr. Ali Jum'ah. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, dalam kehidupan fakir dapat bertemu beliau dan dapat menuntut ilmu beliau. Yang benar-benar khatam dengan beliau satu kitab, iaitu Al-Hukmu Syar'i, ketika belajar di Darul Ifta, pengususan fatwa. Maka beliau menyebutkan salah satu rukun, bukan salah satu rukun, ada 4 rukun tak silap. Satu rukun yang pertama saja disebut di situ asy-syaikhu, iaitu guru yang membawa kita kepada Allah. Sebab kita susah nak bawa diri kita pada Allah, hati kita kotor dan kita ni jahil, ilmu kita kurang. Kerana itulah disebut oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, kalaulah Syekh Dr. Ali Jum'ah itu seorang ulama yang mungkin orang kata mutaakhirin, golongan ulama yang dah di zaman ini, maka adakah ulama-ulama dahulu berkata demikian juga? Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi, yang namanya Imam Ahmad bin Ali Al-Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi. Terkenal kitab dia yang paling masyhur, orang-orang ahli ilmu sangat mengenali beliau, dan termasyhur kitab beliau, antara yang termasyhur iaitu Tarikh Al-Baghdadi, iaitu sejarah kota Baghdad yang mengisi di dalam itu seluruh sejarah para ulama di kota Baghdad yang sangat terkenal ketika itu dengan ulama-ulama yang hebat. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sendiri pernah bermusafir ke Baghdad. Imam Syafi'i ini mengaji, dia pergi Makkah. Bila ni imam mazhab kita, mengaji di Makkah, mengaji dengan Abu Khalid Al-Zanji, iaitu mufti Makkah ketika itu. Mengaji dengan Imam Khalid Az-Zanji, kemudiannya Abu Khalid Az-Zanji, kemudian mengaji juga di Makkah ketika itu dengan Fudail bin Iyad, iaitu seorang tabi'in, dan belajar juga dengan Sufyan ibn Uyainah di Makkah ketika itu, iaitu daripada tabi'in.
Kemudian bila belajar dengan imam-imam ini, itu antara yang termasyhur, ramai lagi. Kemudiannya beliau pergi daripada Makkah pergi ke Madinah. Mengaji di Madinah, iaitu mengaji dengan Imam Malik radhiyallahu anhu. Mengaji dengan Imam Malik, lama mengaji dengan Imam Malik, dan dia menghafal Muwatta hanya dalam 9 hari saja. Dan hadis dalam Muwatta pada permulaan diletakkan 10,000 hadis. Maknanya 9 hari. Ini ada di dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Zahabi, iaitu pakar hadis yang sangat terkenal, Imam Zahabi. Bahkan orang merujuk Siyaru A'lamin Nubala dan mengatakan riwayat daripada Imam Zahabi itu riwayat-riwayat yang thiqah, yang sangat boleh dipercayai. Maka dituliskan di dalam itu, dalam 9 hari saja menghafal Muwatta. Bayangkan satu hari berapa ribu? 1,000 lebih hadis. Ini Imam Syafi'i yang kadang-kadang di dalam YouTube ada hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada mereka, merasa mereka lebih cerdik, lebih tahu daripada Imam Syafi'i. Maka kemudiannya menghafal Quran ketika di Mekah lagi, dalam umur 10 tahun. Pergi ke Madinah, duduk sampai 12 tahun, sudah menghafal Quran seluruhnya dan sudah menghafal Muwatta seluruhnya. Kemudiannya daripada Madinah mulazamah dengan Imam Malik, kemudian pergi ke Yaman, belajar dengan Mutarrif Ibni Mazin, kemudian belajar dengan Yusuf Al-Qadi, kemudian belajar pula dengan Amru Ibni Abi Salamah, kemudian mengaji dengan Yahya Ibni Hassan, itu di Yaman, mengaji sana, kemudian pergi ke kota Baghdad. Bila pergi ke kota Baghdad, masuk kota Baghdad, belajar dengan Imam Waqi' Ibn al-Jarrah, kemudiannya belajar juga dengan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, sahabatnya Imam Abi Hanifah. Sebab Imam Abi Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Dia tak sempat nak pergi menadah dengan Imam Abu Hanifah. Hebat mengajinya tu ulama. Jadi ulama di Baghdad ketika itu terlalu ramai. Agak lama Imam Syafi'i duduk di situ dan mengaji dengan ulama-ulama di situ. Di antaranya Imam Abi Yusuf, sahib Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah di situ. Mengaji. Buat kitab di kota Baghdad. Imam Syafi'i sampai boleh buat kitab di kota Baghdad namanya Al-Hujjah. Kemudiannya pergi ke Mesir, buat kitab di sana bernama Al-Umm. Kemudian buat kitab Al-Risalah, sandaran ilmu usul fiqh yang terbaik di Mesir, Al-Risalah. Nak beritahu di kota Baghdad itu terlalu banyak ulama-ulama yang hebat. Dan salah satu ulama yang di situ namanya Imam Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi. Imam Khatib Al-Baghdadi disebut apa? La yu'khadhul ilmu illa min afwahil ulama. Tidak boleh diambil ilmu itu kecuali daripada mulut-mulut para ulama. Dan disebutkan oleh beliau berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW di dalam Bukhari dan juga di dalam riwayat Imam At-Tabrani. Di dalam Al-Bukhari Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, fa innal ilma bitta'allumi wa innal fiqha bittafaqquhi. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam agama dia, sentiasa memahamkan dalam agama. Kemudian Nabi menegaskan, ilmu ni nak dapat macam mana? Bitta'allumi. Apa maksud bitta'allumi? Ittifaq ulama muhaddisin disebut di situ bitta'allumi. Apa maksud bitta'allumi? Bittalaqi, iaitu mesti duduk di depan guru dan mengaji, menuntut ilmu daripada mulut-mulut para ulama. Karena itu Imam Khatib Baghdadi menyebutkan la yu'khadhul ilm illa min afwahil ulama. Kemudiannya wa innal fiqha bitafaqquh, dan juga fiqh itu dengan belajar dengan tafaqquh. Makna tafaqquh duduk mengaji dan talaqi kepada guru-guru. Jelas semua itu. Tetapi kita saja yang leka dan kita mula menjauhi ulama. Kadang-kadang kita nak belajar tapi tidak mahu mendekati mereka. Cukuplah melalui online saja, melalui begini. Memang ada mendapat faedah, tetapi dia lari daripada dan tertinggal keberkatan yang sangat banyak. Kerana itu kadang-kadang tidak membawa kepada dia beramal dengan ilmu dia. Bahkan menuntut duduk saja dalam majlis ilmu ini, sejam antum duduk. Dalam hadisnya Nabi SAW dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, maka seluruh binatang di lautan dan di daratan meminta pada Allah agar mengampunkan dosa mereka dalam keadaan mereka sedang duduk dalam menuntut ilmu.
Antum bayangkan daripada antum duduk seorang-seorang dengan istighfar seorang-seorang, astagfirullah, adakah benda itu tak baik? Baik. Bukan saya kata tidak baik, tapi kita ni biar jadi cerdik umat akhir zaman ini, melihat kelebihan yang mana Allah letakkan. Kerana dalam menuntut ilmu sahaja, dia akan membuka pada mengenal jalan Allah. Dia akan nampak bila dia beribadah apa maksud tujuannya. Maka bila dia solat, dia tahu solat itu untuk ingatkan dia pada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dirikan sembahyang untuk ingat aku. Kita kadang-kadang sembahyang betul apa yang kita sebut tu, iaitu mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, betul tidak? Untuk mendapat pahala, betul tidak? Untuk menjalankan tanggungjawab, kalau tidak kita berdosa. Tapi ramai yang sekarang ini sembahyang tidak sampai kepada maksud yang sebenar, iaitu ingat Allah. Selepas saja dia sembahyang, sebelum sampai sembahyang yang satu lagi, dia ingat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak melakukan maksiat dan kemungkaran. Nah, ini keadaan masyarakat kita sekarang. Saya cukup risau kerana mereka melihat kepada majlis ilmu itu satu benda yang tidak ada apa-apa. Kisah. Bahkan pelajar-pelajar di U dan sebagainya nampak mazhar mereka itu duduk di situ belajar menuntut ilmu, tetapi kaedah dan cara dan adabnya itu sudah tidak sama sebagaimana diajar kepada kita oleh para ulama kita ridwanullah alaihim ajma'in. Kerana itu takut ilmu itu tidak barakah. Ilmu yang tidak barakah maka lebih mendekatkan ke neraka daripada syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana dia akan melakukan khilaf pada ilmu yang dia belajar. Nauzubillah min dzalik. Karena itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bersesuaian dengan yang disebutkan di sini, wa idza aradta ayyuhal muridu min syekhika, iaitu daripada guru kamu ni dalam penyempurnaannya, bila kita duduk dengan syekh, bila kita dekat dengan syekh, amran, kita nak sesuatu daripada guru kita, sesuatu perkara, au badalaka antas alahu, ataupun ada terzahir pada diri kita nak tanya dia sesuatu kemusykilan. Ini bagi orang-orang yang sudah memahami dan mula mendekati para ulama, dekat dengan mereka. Antara dia garang ke dia apa, dekati mereka, maknanya dekati dengan adab. Antara ulama tabi'in yang tergarang di antaranya Sufyan ibn Uyainah, guru kepada Imam Syafi'i radhiyallahu an. Dalam satu riwayat al-Imam Syafi'i, Sufyan Uyainah dia duduk mengajar dan ada satu gerombolan datang daripada jauh nak menuntut ilmu daripada dia. Maka dia marah kerana kurang adabnya, marah kerana tidak ada ada sesuatu kesilapan yang mereka lakukan, marah sungguh, sehingga ada sahabat-sahabatnya yang duduk berdekatan dengan dia ataupun anak murid dia bertanya kepada Imam Sufyan. Dia kata, wahai Imam, kalau kau begini, aku takut nanti mereka larikan diri, nanti tak ada orang belajar dengan kau. Maka apa kata Imam Sufyan? Maka kau bodoh dan dia pun bodoh. Inilah nama riwayat. Sebab apa? Sebab tinggalkan aku semata-mata kerana kerenah aku semata-mata. Memang belajar kena sabar, itu perjalanan. Bukan dia mengatakan apa yang dibuat tu betul. Cuma para ulama juga tidak maksum. Dia ada kerenah-kerenah tertentu. Tapi kalau nak mendapatkan ilmu, dengan alasan itu kita meninggalkan dia semata-mata, maka sangat tidak cerdik. Kerana apa? Sepatutnya kita sabar. Dan dia kalau marah sekalipun, kadang-kadang berpunca daripada kesilapan kita dan adab kita. Saya kalau mengajar minta jangan bercakap ya puan. Puan, kalau saya mengajar minta tolong jangan bercakap, tu adab kita dalam majlis. Tolong bagi fokus. Saya tak lama, sejam saja. Ya, saya hormat sungguh puan sebab saya selalu tengok puan istiqamah di depan. Mudah-mudahan Allah berkati puan, berdua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mohon jangan bercakap sebab dalam adab mengaji bila kita mengajar, bagi fokus pada apa yang kita sampaikan. Ya, nanti ulaskan nanti lepas kita pengajian, tak salah kita nak mengulaskan. Barakallahu fikum. Ya, baik. Jadi disebutkan dekat sini, badalaka an tas'alahu an syai'in. Maknanya kita nak tanya sesuatu kepada guru kita, fala yamna'uka. Maka tidak, di situ kadang-kadang ada setengah pelajar yang dia tidak belajar adab tapi nak beradab. Akhirnya adab dia itu tak kena juga. Contohnya bila guru ada kat depan, dah ada peluang depan mata dia, dia tak bertanya. Dia diam aja. Dalam kepala dia nak tanya sesuatu, dia diam aja. Guru kata siapa ada nak soalan? Tak apalah, macam kurang beradab pula. Kadang-kadang dia dah tanya sekali, kemudian ada rasa nak tanya lagi dalam hati dia.
tak payahlah takut 2-3 kali kan Syekh bosan pula. Syekh marah pula. Itu bukan adab. Maka Habib Abdullah menyebutkan apa? Fala yamna'uka ijlalahu wa ta'addubu ma'ahu an talabihi minhu wa su'alihi anhu. Maka tidak ada menghalang kamu itu daripada meminta atau bertanya kepadanya, dan tidaklah ianya menjadi su'ul adab. Bahkan disebut sini wa tas'aluhul marrah, tanya sekali, wal marratain, tanyalah 2 kali, wa thalatha, tanyalah 3 kali. Tak ada masalah. 4 kali ke 5 kali tak ada masalah, kecuali satu saja. Disebut kat sini, falaisa sukut anis su'al wa talabi min husnil adab. Diam, tak bertanya kepada guru, itu bukan husnul adab. Illa, kecuali, Allahumma illa an yushira alaika syekhu. Syekh tunjuk pada kamu, diam. Illa an yushira alaika syekhu bisukut. Diam. Contohnya kita nak bertanya, Syekh kata nanti, diam. Kalau dia kata diam, kita ikut diam. Tapi kalau selagi mana dia tak kata, tanya. Kalau kita tak tanya, kita diam aja, itu bukan adab yang baik. Sebab guru memang untuk kita tanya persoalan. Contoh macam kita nak tanya, contoh dalam majlis ilmu, nak bertanya, boleh, tapi dengan angkat tangan. Maka kita pun, baik, silakan. Baik. Tapi selalu bila saya kalau kat pondok, orang angkat tangan nak pergi tandas. Dia bukan nak tanya. Kadang-kadang pelajar kita ni kadang dia tunjuk isyarat. Dia tunjuk begitu. Saya kata, apa macam ni tak berapa, tak seronok tengok. Rupanya dia silap. Kalau daripada ulama-ulama di Pakistan dan India, dia tunjuk nombor 1, nombor 2. Jadi bukan tunjuk ini, dia tunjuk, maknanya buang air kecil. Bila buat macam ni, buang air besar. Sampai kat Malaysia, dia tak ikut yang macam ni, dia tunjuk macam ni. Ini macam nak tunjuk something, kita pun tak seronok tengok. Buat apa tunjuk macam ni, macam nak tunjuk anu aja, kan? Tak elok lah. Jadi tak elok. Jadi tunjuk betul-betul. Kalau ikut ulama sana, kod kita pernah ditarbiah begitu, beradab, tunjuk macam tu. Lepas tu tunjuk macam tu. Ataupun angkat tangan je. Kalau saya kata cukup dengan angkat tangan. Lepas tu, asta'zinukum lil khuruj ila tawratil miyah. Aku minta izin nak keluar untuk pergi ke tandas. Okey. Tak ada masalah. Begitu. Kalau nak soal, kita angkat tangan. Ya, saya nak tanya soalan Ustaz. Tadi Ustaz ada cakap gini. Khair, itu adab. Ada orang kata, tak maulah, tak beradab lah. Dah, adab, angkat tangan elok. Tapi kalau guru bila kita angkat tangan, dia pandang kita, nanti, turun tangan lah. Jangan duk kerah pula. Jangan duk kerah pula. Dia tak ada masalah. Boleh faham lah? Baik. Maka disebutkan dekat sini, ma'hu an talabihi minhu wa su'alihi anhu wa tas'aluhu al-marrah marratain, sampai habis, Allahumma illa an yushira alaika syaikhu bisukuti wa ya'muruka bitarki su'al. Dan dia suruh jangan tinggalkan soalan, jangan tanya. Fa inda dzalika yajibu alaika imtithalu. Ketika itu wajib engkau ikut perintah dia. Maknanya tak boleh kita mesti engkau ikut perintah dia untuk menjaga adab dan akhlak. Kena faham. Kadang-kadang ada orang kata, kadang-kadang orang over sangatlah ulama-ulama ni diangkat-angkat. Ini saya cakap atas dasar ulama, amilin, muallim, murabbi, mursyid. Ini saya tak cakap masalah politik ke apa, tu letak tepi. Ini tuan-tuan guru, ulama-ulama. Kalau ada di kalangan mereka yang begitu dan benar-benar ulama, khair insya-Allah. Tapi ini bukan atas nama politik. Nak beritahu ulama itu, iaitu satu, cuba tengok dalam hadis sahih dalam sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris bagi para nabi. Wa innamal ulama lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dia tidak mewariskan dirham, dia tidak mewariskan dinar. Wa innama warathul ilma. Yang itu antum biasa dengar, betul tidak? Iaitu, dan dia mewariskan ilmu. Nabi mewariskan ilmu kepada para ulama. Okey, itu antum biasa dengar, betul tidak? Ada sambungan itu. Kalau antum baca hadis panjang. Maka Nabi SAW menyebut seterusnya, wa mautu alim
musibatun la tujbar. Nabi kata kalau mati saja seorang alim, maka itu adalah musibah yang tak boleh ditampung. Wa thulmatun la tusad, dan pecahan di dinding yang tak boleh ditampal. Wa najmun tumis, dan bintang yang hilang cahaya. Yang di akhir ni Nabi kata apa? Sampai begitu tinggi Nabi letak. Qala Rasulullah SAW, sambungannya apa? Nabi kata, wa mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Mati satu kabilah ni, contoh ni, kabilah ni besar. Contohnya ni taman apa nama ni? Taman Maluri, Cempaka. Jadi taman Cempaka ni ramai seram-ramai ni, contohnya mati semua. Tapi seorang alim hidup, maka itu lebih bagus. Bahkan dia kata lebih ringan mati semua daripada mati seorang alim. Berbeza kalau ini hidup semua, tapi bila mati saja seorang alim itu lebih berat di sisi Allah daripada mati satu kabilah semua. Ini bukan nak suruh mati, nak beritahu perumpamaan, kiasan, kerugian yang bakal kita dapat bila mati orang alim. Ini hadis-hadis yang sahih. Kita ni pun tak belajar hadis sahih macam mana syarat-syarat dia. Ada yang kata, syarat-syarat dia inilah Imam Bukhari sebut. Salah. Imam Bukhari ada ijtihad dia, hadis sahih macam mana. Imam Muslim ada ijtihad dia, hadis sahih macam mana. Imam Abi Daud ada ijtihad dia, sahih dia hadis sahih macam mana. Imam Tirmizi begitu juga, Imam Nasai begitu juga, Imam Ibnu Majah begitu juga, Imam Malik bin Anas di dalam kitab Muwatta begitu juga. Imam Ad-Dailami dalam Sunan Dailami begitu juga. Imam Ahmad dalam Sunan Ahmad begitu juga. Habis kalau yang Bukhari kata dhaif, tiba-tiba Imam Ahmad kata sahih, macam mana? Antum nak pilih macam mana? Ada yang kata kita pilih Bukhari juga. Maknanya, adakah maknanya kamu nak kata Imam Ahmad salah? Tak boleh. Kerana itu para ulama dahulu mereka tak bergaduh langsung. Imam Syafi'i ada mazhab dia. Anak murid dia kalau antum baca, kalau demam iaitu Imam Ahmad. Kalau dia demam, dia akan minta kainnya Imam Syafi'i untuk direndam dan airnya dibuat sapu muka, bahkan satu riwayat diminum kerana terlalu rindu dan jadi sembuh diizinkan Allah. Bukan sebab air tu, Allah izinkan sebab apa? Kasihnya dia pada guru dia. Tapi dia ada mazhab dia sendiri. Adakah dia tak puas hati dengan Imam Syafi'i? Bukan begitu sebenarnya. Suasananya bukan begitu. Tapi di zaman kita dah jadi macam itu. Nampak tak? Nampak tak? Yang mazhab Malik bergaduh dengan mazhab Syafi'i. Siapa yang bawa? Orang-orang jahil ni lah yang banyak dalam YouTube ni. Jadi saya sangat risau. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad Asy-Syaibani, Imam Abi Yusuf, sahabat dia, Imam Abi Yusuf ketika mana belajar dengan Imam Abu Hanifah, sampai kertas pada dia ditulis di situ bahawa anaknya meninggal dunia. Supaya dia balik, dia tulis dalam kertas tu, aku mohon kamu semua tolong uruskan jenazah anakku, kerana sekarang ini aku sedang berada dengan guruku dan aku tidak tergamak meninggalkannya. Sampai begitu. Ini bukan melampau. Kerana itu tok-tok guru dulu hebat. Walaupun dia tak ada kereta yang pacu cepat untuk sampai ke tempat pengajian. Walaupun dia itu tidak ada makanan yang sedap-sedap, walaupun dia tidak ada kapal terbang masa tu, tapi macam mana tengok Imam Syafi'i daripada Palestin pergi ke Makkah, Makkah ke Madinah, Madinah ke Yaman, Yaman ke Baghdad, Baghdad ke Mesir. Subhanallah. Kita yang duduk sebelah rumah surau pun kita tak sampai pengajian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kita nak tepuk dada, Imam Syafi'i pun tak berapa nak masuk. Masya-Allah. Cuba baca lagi tentang Imam Syafi'i. Antaranya Imam Abu Zur'ah dan Imam Ahmad. Bahkan mereka meriwayatkan, pernah ditanya kepada Imam Ahmad, ada tak hadis-hadis yang tidak sahih, hadis-hadis yang sahih yang tak sempat Imam Syafi'i tulis? Imam Ahmad mengatakan, tidak, wala ajid, tidak aku dapati sepanjang aku mengaji ada hadis sahih yang tak sempat ditulis Imam Syafi'i. Kerana itu kalau baca tentang Imam Syafi'i, dia itu bukan sekadar faqih tetapi imam muhaddis. Begitu juga guru-gurunya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, masing-masing dengan kelayakan untuk berijtihad dan memberi pandangan, dan mereka tak bergaduh, bahkan harmoni. Kalau kita tengok perhati betul-betul, sebenarnya daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad seolah-olah satu mazhab semuanya. Satu kaedah yang diamalkan, yang diajar oleh Rasulullah, cuma pada perkara-perkara cabang ianya berbeza pendapat,
dan berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ada dua orang sahabat kan jumpa Rasulullah SAW. Nabi kata la tusalliyan. Nabi kata pada sahabat-sahabat ketika itu, la tusalliyanna hatta tasila Bani Quraizah. Ketika itu ada sahabat-sahabat Nabi suruh pergi Bani Quraizah, dan Nabi kata la tusalliyanna al-asra hatta tasilu Bani Quraizah. Jangan sembahyang asar sehinggalah sampai ke Bani Quraizah. Masa dalam perjalanan ada berlaku muskilah. Ketika itu sudah terlewat dan sudah masuk waktu asar. Ada sebahagian sahabat mengatakan kita sembahyang dulu. Sebahagian kata Nabi kata jangan sembahyang asar kecuali dekat Bani Quraizah. Yang sebahagian pula kata dah, tapi kita dah masuk sekarang ni masalahnya. Yang maksud Nabi itu iaitu bila kita sampai sana, iaitu baru masuk kita sembahyang. Tidak, kami nak pegang dengan Nabi sebab masa masih ada. Yang ni pula kata tak, kami akan sembahyang. Jadi bila dia orang ada sebahagian sembahyang, tak berada pun, maka kau teruskan sembahyang, yang ini terus pergi. Bila balik-balik mereka merujuk Rasulullah. Bila rujuk Rasulullah SAW, Rasulullah senyum. Dia kata kedua-duanya benar. Ini orang panggil diajar khilaf. Kesianlah pada masyarakat apabila di dalam media sosial ini dibuat-buat benda itu diperbahaskan oleh orang ramai yang tak ada ilmu, jahil dan sebagainya. Hancur. Kerana itulah, carilah guru yang betul-betul, dan alhamdulillah banyak guru yang mengaji. Antum kekalkan apa yang antum mengaji macam ni, belajar daripada guru-guru, dan untuk mengatur zikir antum, cari seorang guru yang antum siqah, semayang istikharah, kemudiannya mesyuarat dengan para ulama yang kita jumpa, kaya berkenan dengan benda ni, dia akan tunjukkan bagaimana caranya, menunjukkan itulah guru yang sesuai dengan kita untuk guide kita sampai kita mati besok. Kerana itu salah satu rukun dalam perjalanan kepada Allah sebagaimana diletakkan oleh para ulama kita. Maka kerana itulah disambung, kita sambung sekali lagi, wa idza mana'aka syaikhu. Ni kalau guru larang pula, ini adab dia. Ini bukan saya sebut, Habib Abdullah Alwi Al-Haddad dan para ulama kita ridwanullah alaihim ajma'in, Imam Syafi'i, Imam Malik, salah seorang lagi muhaddis terkenal, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah. Seronok kalau boleh kita baca biografi dia orang. Yang saya sebut tadi tu Siyar A'lamin Nubala tu dah ada terjemahan dah pun. Buka belilah, tulis Siyar A'lamin Nubala. Itu orang panggil apa? Biografi ulama-ulama silam. Jelas dan detail. Komen tebal lagi. Tapi dah diterjemah bahasa Melayu. Bacalah, duduk baca. Tak berapa faham, tanya. Tapi takkan dapat ilmu dengan baca. Ni ada orang kata, ni saya nak betul sikit. Ada orang kata, ustaz ni mana boleh kita membaca takkan tak dapat ilmu. Pelik ustaz ni. Dah. Ilmu dapat dengan talaqi berdasarkan hadis dengan ulama. Habis membaca tak dapat ilmu. Membaca mengukuhkan ilmu yang didapati daripada ulama. Nak dapat ilmu terus direct baca takkan dapat. Bahkan Imam Khatib Asy-Syarbini mengatakan lebih banyak kekeliruan yang dia dapat dan fahaman yang salah. Maknanya penulis kitab tak maksudkan begitu, dia faham begitu. Macam ada dulu berlaku di tempat saya, ada seorang guru yang mengajar satu kitab tasawuf. Bila mengajar kitab tu jadi isu. Jadi sampai ke JAIS. Ada orang report ke JAIS. Dan kebetulan bila sampai ke JAIS ada sebahagiannya kenal saya. Anak-anak murid ada yang dulu, lepas tu sekarang ni ada yang kenal sebab pernah jemput. Jadi dia orang kata cuba bawa kitab ni jumpa dengan Ustaz Muhammad Fadil di Pondok Moden Saadah Darain. Minta dia tengok. Jadi bila dia tunjuk, saya pun tengok kitab tu. Kitab tu tak ada masalah. Maka bila kita cek, rupanya bila mengajar tanpa dia belajar kitab tu daripada guru sebelum, maka pahaman yang diberi dalam tu pahaman dia, bukan pahaman guru tu. Nampak tak? Dia boleh sesat atau tidak? Boleh sesat. Bayangkan kalau tiba-tiba terkeluar kat situ, contohnya kata-kata berkahwinlah setiap malam, berumahlah setiap tempat, contoh. Macam mana? Berkahwinlah setiap malam. Mana kahwin setiap malam? Dia pun main. Tapi tafsiran para ulama lain. Guru-guru yang menulis kitab itu lain. Berkawan setiap tempat, berumahlah setiap tempat, dia sebut itu. Biar ada, dia kata berumahlah setiap tempat. Kadang-kadang kalau kita ni tak berapa bang, kita pandai berilah berumah setiap tempat ni. Kalau kita mampu ada kelebihan wang, biar ada rumah kita banyak. Setiap negeri kalau boleh ada, supaya mudah. Allah sesatlah. Bukan maksud berumah setiap tempat kena ada rumah.
iaitu berumah setiap tempat. Biar kawan tu banyak, setiap tempat ada kawan, maka setiap kali kita sampai ada seolah-olah rumah kita kat situ, iaitu kenalan untuk kita singgah dan ziarah mereka. Itu maksud dia. Kalau berkahwin setiap malam, maknanya sentiasa sentiasa kita dengan isteri itu, kecintaannya, kasihnya seperti mula-mula kahwin pada malam pertama. Bukan mesti melakukan hubungan, tapi kasihnya, gurau sendanya, mana setiap malam begitu. Maknanya ada satu part sibuk macam mana kita dalam satu hari, suami dengan isteri mestilah orang panggil menceriakan dengan bergurau senda. Maka itu. Tapi kalau kita tak mengaji berguru, kita pun tidak faham, maka akhirnya habis. Contoh dia bila sebut syiru ilallahi urja wala tantaziru sihah fa inna intizara sihah batalah. Kadang-kadang macam itulah kitab-kitab para ulama kita kadang-kadang tidak ada masalah, tapi bila yang menyampaikan tidak mengambil daripada mulutnya para ulama, maka akhirnya merosakkan. Itu pasal antum bila baca-baca ada kata, tapi ustaz, saya belajar ayat yang turun pertama sekali Iqra. Dia kata betul tidak? Iqra. Bacalah Muhammad. Nabi Muhammad dapat tu dengan mula-mula tu dengan membaca. Betul ke? Kalau dengar ayat tu betul lah. Saya nak tanya antum, Nabi pandai membaca tak? Nabi pandai menulis? Sampai meninggal Nabi tidak pandai membaca, sampai meninggal sampai Nabi tak pandai menulis. Jadi ketika tu bila Jibril kata Iqra, baca, Nabi dapat melalui membaca kan? Nak tanya antum, Nabi dapat melalui membaca ke ilmu tu? Tak. Iqra di situ membawa makna suruh Nabi ikut Jibril sebut, talaqi. Ini masalah. Kan itu kalau antum tengok sejarah Islam, qurra, orang panggil qurra, pembaca Al-Quran di zamannya Sayyidina Umar, semua tu ahli syura, kebanyakan mereka tu ahli yang duduk dalam mesyuarat para ulama. Kerana itu Imam Syarqawi menyebutkan qurra'nya di zaman Nabi, qurra'nya di zaman sahabat, qurra'nya di zaman tabi'in dan tabi'in adalah ulama yang alim, bukan pembaca Al-Quran. Di zaman kita bila sebut qurra, lebih kepada yang membaca Al-Quran, yang mentilawahkan Al-Quran. Yang disebut hafiz di zaman kita lebih kepada yang menghafal Quran. Sedangkan hafiz di zamannya para sahabat, tabi'in, mereka itu membawa maksud yang hafal hadis 100,000 ke atas bersama sanad dan periwayatan matannya. Jadi tak salah pun kalau kita nak kata di zaman kita nak panggil hafiz Quran, tapi biar dia faham susu galuh mari mana. Kadang-kadang kita ni biar kita buat tu dengan ilmu jelas. Macam saya ketika mengaji dengan guru saya yang di tanah Melayu, di Kelantan, bahkan di Mekah ketika tu sempat ambil faedah, singgah di situ di Bukit Jiyad ketika tu mengaji dengan Babusin Sirajuddin, Imam Sirajuddin Husain, Babusin orang panggil. Jadi bila mengaji kita dapat tahu contoh orang duk panggil Siti Khadijah. Nah, contohnya kita bagi nama dia sebenarnya ada Siti tak? Kalau kita tengok tak ada, dia Khadijah. Kenapa kat Malaysia ada nama Siti? Mengarut ke mereka? Bukan mengarut. Sebab orang-orang Arab bila turun di tanah Melayu, dia memanggil orang-orang untuk datang beli barang dia dengan panggilan hormat. Dia panggil Sayyidi. Tetapi bahasa Arab pasal Sayyidi menjadi Sidi. Kalau lelaki Sidi, ta'al Sidi. Kalau yang perempuan Sayyidati. Tapi bila nak cepat dia dengan dia Sidti, Sidti, Sidti. Maka dia panggil ya Siti. Tapi kita dok dengar Siti. Jadi bubuh Siti Khadijah. Tak salah. Tapi kawan-kawannya kita tahu kenapa kita bubuh? Menghormati Khadijah. Maka kita pun bubuh dengan Puan Khadijah. Puanku Khadijah. Begitu. Kerana itu bagi nama anak kita Siti. Contoh. Yang itu memang boleh melalui pembacaan. Tapi sekurang-kurangnya bila kita dapat daripada guru, kita rasa yakin. Kita rasa jelas. Dan barakah dia itu ada. Maka anak-anak kita bila kita bagi nama, dia jadi atas nama.
Dia jadi atas nama. Macam contoh, saya bagi contoh lah. Wala fakir, kita pun tak tahu anak kita akan jadi macam mana. Cuma saya bubuh anak sulung saya sebagai contoh, mudah-mudahan orang faham kenapa kita bubuh nama. Saya merujuk para guru saya. Jadi ada yang kata bubuh Muhammad, ada begini, nak bubuh Afif. Jadi bila kita gabungkan semua tu, ada yang kata Fadli, nama kau Fadil, bubuh anak kau Fadli. Jadi bila gabung-gabung, saya jumpa guru-guru tu semua, dia kata, wah, Masya Allah, Subhanallah, semua yang beri nama pada kau oleh para ulama itu barakah. Sebab bila kau gabungkan semua jumpa kami, maka dia jadi jumlah ayat. Muhammad Afif Fadli, apa maksud dia? Muhammad alladhi yattasifu bihusnil qawl wal amal wa huwa min fadli rabbi. Tu jadi jumlah ayat, iaitu Muhammad. Jadi nama anak kau sekarang ni Muhammad. Afif itu apa dia? Yang bersifat dengan baik kata-kata dan perbuatan. Wa huwa min fadli rabbi, dan ianya merupakan, dan fadli itu apa? Dan ianya merupakan kelebihan daripada Tuhanku. Maknanya anugerah daripada Tuhanku beri kepada aku. Jadi alhamdulillah, setakat ni lah nampak elok lah bercakap. Elok Afif bercakap dengan tu. Beradab. Beradab tak? Anak Buya dekat Yaman apa semua. Janganlah nampak macam terpaksa. Nanti orang ingat Buya. Allah tahu. Tak apalah, tak payah tanyalah. Buat jadi fitnah aku je. Patutnya bersungguhlah kalau betul dia berakhlak. Bukan suruh nak puji anak Buya. Tapi maknanya betul tak berhalak. Kita jarang jumpa anak-anak kita. Jadi kita pun tak tahu. Tapi nak beritahu, sekurang-kurangnya bila kita jumpa para ulama, dia jadi elok semua. Bahkan bila tergabung jadi ayat yang sangat mulia. Sebab datang daripada orang-orang yang mulia. Maka Allah letak nama elok. Dan sebenarnya nama yang terbaik jangan panjang-panjang. Cuma masa tu dah ramai yang bagi, kita rasa sayang nak tinggal semua. Jadi kita gabung nak jadi cerita. Tapi sebenarnya pendek-pendek sudah. Macam ulama-ulama kita, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, bapak dia Muhammad, tok dia Muhammad, moyang dia Muhammad, semua nama satu je, Muhammad. Ada yang Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Dia selang aja. Nama ni Ahmad, pak Muhammad. Ni ada Ahmad, lepas tu Muhammad. Tak ada masalah. Sebab yang dia fokus kepada nama tu, khairul asma' ma hummida wa ma ubbida. Sebaik-baik nama yang mana ada makna terpuji dan makna bersifat hamba. Maka tuan-tuan, kalau boleh ada anak, biar ada pangkal dia Muhammad. Lepas tu bubuhlah apa-apa. Ataupun ada anak, biar pangkal dia Abdu. Lepas tu bubuhlah apa-apa. Abdullah ke Abdul Karim ke Abdul Haq ke Abdul apa ke, tak ada masalah. Yang perempuan pula biar ada makna yang terpuji. Maknanya makna tu baiklah orang panggil, dipandang. Bubuh nama isi-isi Nabi ada 9 tu. Berapa banyak tu? Safiyah, Ramlah. Lagi apa-apa ni, Ummu Habibah pun boleh gelaran. Nak ambil gelaran boleh. Aisyah, Zainab, Hafsah. Bubuh nama tu berlaku. Nama sedap-sedap berlaku. Ini pergi nama pelik-pelik kan. Kadang zaman sekarang bila orang tanya, saya bagi nama Ramlah. Allah, macam dah 60-an lah. Kan. Dah kalau macam tu jangan tanya lah, buat sakit hati ulama' buat apa. Kita ni, tuan-tuan guru ni bila bagi, bukan dia paksa pun nak guna. Cuma adab kita, bila kita nak tanya tu, tanya sungguh. Kan itu saya, di tarbiyah guru saya, macam Habib Omar, Syekh Ali Jumaah, Syekh Ali Taharayan, Syekh Ahmad Ali Taharayan, kemudiannya Syekh Amru Al-Wirdani. Mereka, kalau ada orang tanya nak bagi, Syekh, boleh tak bagi nama anak? Maka dia akan tanya dulu, kamu cadang nama apa? Nampak tak? Dia takkan bagi terus. Sebab dia takut bila dia bagi nanti jadi su'lah adab bila dia tak mau terima. Jadi dia tanya, ada nama kamu letak? Saya itulah cadang nak bubuh nama Syifa. Masya Allah, nama yang baik, teruskan. Macam tu je. Dia tak bagi. Dia tak bagi. Tapi dia puji je lah apa yang kamu letak tu. Sebab bila dah ada, teruskan. Dia rahmah. Tak kecuali datang, Syekh tolong. Kata ada nama cadang? Tak ada. Ada terfikir apa-apa nama? Tak ada, Syekh. Saya nak Syekh bagi. Saya nak Syekh bagi betul-betul. Tak apalah, kamu fikirkan dulu. Kadang-kadang dia tolak, kamu fikir dulu. Nanti beritahu saya. Tak Syekh, tak Syekh. Saya memang datang nak Syekh bagi. Bagilah apa nama. Takut saya bagi nanti tak sedap nanti ketika awak dengar. Tak apa Syekh, bagi Syekh. Bila dah insist, barulah dia kata bagi nama sekian. Itu pun kadang bila kita dengar, tu pasal kena jujur, masih insist tu. Bila dengar pula, kalau macam tu bagi nama Muhammad. Lagi? Muhammad. Kontotnya. Kan?
Kalau saya nak tambah boleh. Kita dah jadi kurang adab dah. Kita dah macam rasa apa yang dia beri tu tak baik. Jadi ketika itu kalau syekh tu bila dengar, dia tak marah. Cuma dia kata, terpulang pada kau. Lepas tu dia senyap. Tapi syekh rasa Muhammad aja. Dah. Terpulang pada kau. Dia bukan merajuk, dia kata dah terpulang pada kau. Sebab dah nampak dia tu memang masih nak. Dan syekh tak paksa pun nak ambil nama dia. Cuma kerana itu nak kena jaga adab kita. Kalau boleh datang bawalah nama siap-siap. Supaya kita rasa kita nak ni kan. Lepas tu kita rujuk. Itu pun bagus. Itu pun bagus. Itu dah kira beradab dah tu. Kan? Sebab kita takut makna dia tak berapa nak kena kau. Dah. Macam baru ni ada yang tanya tentang Khawlah. Nama Khawlah. Jadi kata, Ustaz, boleh tak saya bubuh Khawlah bintil Azwar? Bukan bintu. Dia kata Khawlah al-Azwar. Jadi bila dia sebut begitu, bila kita ditanya, saya pun kata Khawlah al-Azwar. Kena tak? Sebab kat Malaysia ni kita tengok kat internet dia sebut Khawlah al-Azwar, kan panglima kan, apa ni maksudnya pejuang perempuan dalam peperangan. Dia meninggal di akhir zaman Sayyidina Osman ibn Affan. Dia warrior, perempuan. Khawlah. Jadi dalam internet dia sebut Khawlah al-Azwar, Khawlah al-Azwar. Ataupun ada Arab-Arab yang kadang-kadang membiasakan Khawlah al-Azwar. Dia sebenarnya begini, bila dia tanya betul-betul gitu, jadi saya pun tanya, saya beritahu Khawlah fulan, bila sebut Khawlah al-Azwar, kita kena faham al-Azwar tu Khawlah bintu al-Azwar. Dan al-Azwar tu bukan nama bapa dia lagi, tapi diletakkan tu sebagai nama bapa. Nama bapa dia sebenarnya Malik. Khawlah binti Malik. Malik ni juga panglima ketika itu. Gelaran dia Al-Azwar sebab makna Azwar pula salah satu makna yang baik, sebab dia bercampur makna yang baik dan ada yang tidak baik. Tapi di situ makna baik, iaitu yang melihat dengan ujung mata. Nak beritahu tangkasnya dia tu, bila dia tengok macam tu dia dah boleh. Tu orang panggil. Dan Al-Azwar dalam ilmu Nahu bahasa Arab itu isim alam muzakkar, iaitu satu nama khas yang bersifat lelaki. Kalau perempuan dia jadi Zawra, iaitu Azwar Zawra. Macam kota Baghdad, Madinatul Baghdad Az-Zawra. Maka kalau nak bubuh Khawlah Az-Zawra, barulah kena kepada nama perempuan, nakab perempuan. Nampak tak? Bila kita rujuk orang yang, bukan saya kata saya, tapi bila merujuk sesuatu tu dengan ilmu, maka dia akan jadi elok lah. Ni tak ada kita bubuh asal sedap telinga dengar. Sedangkan Azwar jantan, Khawlah perempuan. Mana kena gelaran jantan dengan gelaran perempuan. Dan saya syorkan pula kata bubuh Khawlah saja sudah cukup, atau Siti Khawlah. Tak payahlah bubuh gelaran, sebab kadang-kadang Azwar juga membawa makna yang, sebab dia ada bercampur nama kurang baik. Antaranya iaitu makna al-kizbu, iaitu dusta. Maknanya palsu dan dusta. Tapi bukan itu yang dimaksudkan di situ. Tapi ialah kita takut orang buat main pula ke apa kan. Kita jangan asal dengar sedap aja. Biar buat benda dengan ilmu, selesai masalah. Kan senang bila berjalan atas ilmu, macam ada lampu suluh, betul tak? Ni nak pilihan raya macam-macam orang tanya. Jalan atas ilmu ajalah. Lepas tu tenang, tak payah nak meraban-raban. Bila ada ilmu terus selesailah masalah. Bukan pasal nafsu kita ikut ke macam mana. Baik. Kalau keliru sangat, ada ilmu tentang sembahyang istikharah, sembahyang istikharah. Keliru. Contohnya tempat saya, Ustaz, saya ni pening lah, parti tu saya tak tengok, tapi dua-dua baik, Ustaz. Ya Allah, yang seorang ni soleh lah, apa memang tolong, yang seorang pun sama, saya jadi pening, Ustaz. Maka kalau kita tengok, kadang-kadang ada orang kata, ada sebahagian bila jumpa Tok Guru, kalau macam tu tengok dasar dia punya geng dia, dasar dia apa. Tak, saya yang tu saya tak ni lah, macam mana. Dah sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah. Ya Allah, kalau sekiranya apa dia sembahyang istikharah? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Allah, lepas tu masuk bila doa, Allahumma innaka ta'lam anna hadzal amra khairun li, anna hadza syakhsun khairun li, fayassirhu li wardini bihi wa thumma barik li fi. Maknanya minta, ya Allah, kalau lelaki ni, kita sebut nama dia dalam doa kita tu, kalau lelaki ni elok untuk aku jadi pemimpin, maka permudahkan aku pilih dia, ya Allah, dan redha aku dan berkati aku. Nanti cuba tengok, dia akan jadi, Allah akan permudahkan macam mana perjalanan tu. Silat-silat kita nak masuk,
Allah permudahkan termasuk yang lain. Ataupun tulis yang pangkah tu lain. Kita nak pangkah yang ni, tapi alamak tak apalah, dua-dua baik, okeylah, kebetulan dah terpangkah. Kita tak tahu, tapi kita sekurang-kurangnya dah istikharah. Kalau yakin tak perlu dah istikharah dah. Jalan je lah. Susah sangat. Baik, mana tadi? Wa idza mana'aka syekh, kita baca ni perenggan ni, wa idza mana'aka syekh wa an amrin aw qaddama 'alaika ahadan fa iyyaka an tattahimahu. Ni kadang-kadang bila kita dah kasih guru pula, ini berlaku pada saya. Kadang-kadang bila kita berguru, kita rapat dengan guru kita, contohnya dengan syekh kita, kadang-kadang ada satu ketika kita selalu dengan dia, tiba-tiba bila kita nak bercakap dengan dia, dia tak layan kita, dia bercakap dengan orang lain. Dia pun bercakap dengan orang lain, kan, faham gini. Kita duduk kat situ. Lepas tu kadang-kadang hati kita, faham tak ni, kan, syekh lebih ke orang lain pula. Dia timbul dalam hati kita. Adakah itu beradab walaupun tak cakap dalam hati? Fa iyyaka an tattahimahu, jangan tuduh dia. Jangan tuduh dalam hati kamu sesuatu pada dia. Wal takun mu'taqidan annahu qad fa'ala ma huwal anfa' wal ahsan laka. Tapi i'tiqad dalam hati kita bahawa apa yang dia buat tu adalah manfaat untuk kita. Maknanya kita pun fikir masa tu, mungkin aku ada dosa, mungkin syekh nak ajar aku adab. Macam Nabi kan? Nabi SAW kan ketika berdakwah, kemudian datang Abdullah ibni Ummi Maktum, kata tidak? Dia buta, tanya soalan, dia tak nampak Nabi tengah bercakap. Itu pasal dia datang. Tapi kena hati-hati dalam akidah kita. Dalam itu ada orang kata, Nabi buat salah lah, sebab Nabi itu bersifat amanah. Apa maksud amanah? Hifzu zawahirihi wa bawatinihi min kulli ma nahallahu anhu wa in kana makruhin wa in kana khilaf al-aula. Amanah maksudnya apa? Terpeliharanya para nabi, zahirnya, batinnya, daripada segala yang dilarang oleh Allah, sama ada ianya makruh sekalipun atau khilaful aula, melebihi keutamaan sekalipun. Tidak, itu semua maksum bagi Nabi. Jadi apa yang berlaku dalam ayat tu apa? Jangan kata Nabi salah, Allah SWT tegur Nabi salah. Tidak, Allah buat begitu liusyarri'. Kan itu dalam bab lupa. Selalu kita kata, saya lupa, Nabi pun, contoh suami kadang-kadang bila balik-balik, bang, pampers mana? Allah, abang terlupa. Abang ni asyik lupa je. Nabi pun lupa, tak kalah abang tak lupa. Jangan cakap macam tu, bahaya akidah kita. Sebab bila kita mengaji ilmu tauhid, lupa ada dua. Satu mutlaqun nisyan, satu lagi nisyan litashri'. Baik, mutlaqun nisyan, lupa semata-mata lupa. Itu kita. Tapi Nabi dia tak ada semata-mata lupa macam kita tu. Nabi tu orang panggil apa? An-nisyan litashri'. Lupa sebab nak melahirkan hukum syarak. Dilupakan Allah. Berdasarkan satu hadis Nabi SAW dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah, yang mana disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wama ansa walakin unassa li usyarri'. Kata Nabi SAW, aku tidak lupa, tapi aku dilupakan untuk menjalankan syariat. Hadis ni mengkhususkan hadis yang umum yang korang duk selalu dengar, ana masyarun mithlukum ansa kama tansawna. Aku manusia seperti kamu semua, lupa seperti mana kamu lupa. Yang dimaksudkan di situ iaitu lupa tu dari segi bahasa tu, maknanya lupa sesuatu, engkau pun lupa sesuatu. Tapi Nabi lupa, dia dilupakan Allah kerana something untuk umat dia. Kita lupa semata-mata lupa. Cuma tawaduknya Nabi SAW disebut gitu. Kan itu kena tengok banyak hadis. Sebab kadang-kadang hadis umum dikhususkan. Macam yang tadi Nabi kata, aku bukanlah lupa semata-mata lupa, tapi aku dilupakan untuk mensyariatkan. Ini kena hati-hati. Boleh faham tidak? Jadi kadang-kadang kita akidah. Berbalik pada apa yang saya sebut tadi apa? Apa yang nak syarah tadi? Dah tak ingat dah. Semua khayal. Apa tadi? Sebelum lupa tadi. Ni pun kena pastikan. Jangan dalam hati itu jangan tentang
dalam hati jangan Apa kamu nak cakap ni? fikir bukan dengan Syekh. Itu dalam kitab ni. Tadi nak sampai situ. Tak apa, balik. Dia ada kaitannya tadi, tak apa, lupa. Fa iyyaka an tattahimahu, balik pada kitab kita, maka jangan tuduh syekh kita tu. Tadi ada kaitan tu tadi dengan yang lupa tadi, ada sebut satu benda. Fokus, jangan tidurlah. Nampak tu beradab molek dah. Tapi kalau tak ingat apa-apa tak payah. Wal takun mu'taqidan, jangan silap faham. Saya memang tegar kalau kat pondok, tegar mengaji. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala bagi ilmu dia orang. Wal takun mu'taqidan annahu qad fa'ala ma huwal anfa' wal ahsan laka. Tapi bersangka baik. Tadi kan saya cerita pengalaman saya dengan guru saya tadi. Guru saya masa tu dia lebihkan orang lain, betul tidak? Saya kata dia lebihkan orang lain. Kemudiannya saya ada terasa, tapi sebenarnya dia buat tu lebih manfaat pada kita, lebih untuk kita. Macam saya kata kaitan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situ, iaitu dalam surah bahasa, jangan tuduh Nabi masam. Nabi masam muka tu dengan Nabi buat salah sebab sifat amanah tadi. Nampak tak? Alhamdulillah, Allah ingatkan balik. Jadi Nabi SAW bila dia tu ditegur Allah, jangan pandang ditegur sebab dia buat salah, tapi perlakuan itu berlaku kehendak Allah bagi mendapat info syariat, menunjukkan bila ada orang datang maka kita melayannya semua, kecuali maksudnya maknanya dahulukan mana yang dahulu dan sebagainya. Adab maksudnya diajar pada kita. Maknanya bukan daripada diri Nabi itu dia melakukan kesalahan itu sebab dia maksum. Macam lupa tadilah. Itu yang berkait dengan lupa tadi. Lupa pun Nabi untuk mensyariatkan. Boleh faham tak? Baik. Jadi bila macam ni, memang betul. Lala sekali bila kita tanya guru kita, maka guru kita kata, dia ni orang datang daripada jauh, maka dia ni engkau selalu dengan aku. Dia ini jarang-jarang datang, kerana itu kita dahulukan dia supaya dia dapat info. Nampak tak? Cukup kita ni duk sang. Lepas daripada tu saya tak berani dah je. Kalau guru masam pun bila salam dengan saya, guru masam, aku ni ada benda ni, ada dosa aku buat ni. Kita balik semayang taubat, automatik semayang taubat, berzikir, ya Allah kembalikan kasih guruku kepadaku ya Allah. Besok kadang dia senyum balik. Nampak tak? Ini ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersangka baik, kita yang improve. Asyik bersangka buruk, kita jadi buruk. Maknanya terkija-kija seseorang. Baik. Ini bukan kata kasar, sebab Nabi katakan di akhir zaman banyak orang-orang menjadi khinzir dan maksudnya bukan jadi betul, iaitu sifat dia macam terkija-kija, sifat dia macam khinzir, tak tahu malu. Banyak tak sekarang ni? Banyak. Kadang-kadang kan sakit hati tak tentu pasal tu, macam itulah sangka buruk dan sebagainya. Nak kan? Kita datang-datang dia kejur kita. Kita tak buat dia pun. Dah kan? Dia sangka buruk lah tu perangai dia. Dia bukanlah bersangka macam manusia, tapi perangai dia tu macam seolah-olah begitu. Baik. Maka di situ wa idza waqa'a minka dhanbun wa wajada 'alaika syaikhu bisababihi fabadir bil i'tizar. Dan kalau ada buat salah dengan guru, maknanya berdosa kita dan syekh kita tahu kita buat silap tu. Fabadir dia kata, dan bersegera minta maaf pada dia. Bi'tizar ilai min dhanbika hatta yarda anka, sehingga, dan minta maaf tu diguna dengan kalimat sehingga. Maknanya minta maaf sehingga dia redha. Maknanya kalaulah pergi dia tak terima lagi, minta sehingga dia redha. Pernah tengok cerita P.Ramlee? Kan dia buat lagu tu, kan lama dia minta maaf tu. Kan dapat surat lepas tu. Tapi itu bukan syekh lah. Kan maafkan kami. Sampai si Sudin kata berapa kali maaf dah, dia kata. Sebab banyak sangat. Memang sehingga orang tu jadi maafkan kita. Kita ni kadang-kadang sombong. Mari sekali minta maaf. Tak maaf tu sudahlah. Kurang-kurangnya saya dia minta maaf. Ilaha illallah. Tak ada adabnya dan sombongnya, perasa bagus sangat. Minta maaf pun tak ada nampak tawaduk. Bang, saya minta maaf dah, ada silap itu. Saya dah minta maaf ni bang. Kalau abang tak maaf kan abang jawab depan Tuhan. Ilaha illallah. Siapa yang salah sekarang ni? Aku pun confused. Jadi jangan macam tu. Bang, saya minta maaf bang, saya salah silap. Nanti dululah saya fikirkan.
InsyaAllah bang, besok saya datang lagi bang. Datang supaya dia maafkan. Sebab apa? Dosa sesama hamba tidak akan terampun sampai kiamat selagi mana hamba tu tak mengampunkan. Kawan kita tu yang kita khianat dia, yang kita tipu dia, atau yang kita fitnah dia, yang kita umpat dia. Ini nak pilihan raya, yang cakap fakta alhamdulillah lah. Tapi dah mula kata, ni mula kata ni. Janganlah begitu. Jangan begitu. Jadi kita minta jaga diri kita. Maknanya buat kerana kalau nak Islam, maka pure Islam, berjalan dengan jalan ilmu. Dan kalau confuse, tanya para ulama. Dan para ulama yang kalau boleh tanya para ulama yang memang betul-betul dia telus dengan ilmu dia, tidak bias sana sini, supaya jelas ilmu. Dia akan suruh semai istiqamah. Begini. Lepas tu ada yang baru ni tanya saya tentang macam mana kalau mengundi orang non-Muslim, tapi dalam parti yang majoritinya Muslim, contohnya lah. Maksud dia lebih kurang macam itulah. Dia tulis yang Islam tapi majoriti Muslim. Jadi ada soalan-soalan dia. Sebab apa? Hukum asal menjadikan pemimpin orang kafir pada negara yang majoriti Islam, hukum asalnya haram. Ini yang disebut oleh Imam Ibnul Munzir, Imam Allahumma salli ala Qadhi Iyad, dan juga dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim. Semua dalam tu mengatakan berdasarkan ayat Allah jelas seketul tu dalam Quran, surah Ali Imran dengan surah Nisa. Dia sebutkan apa? La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan ambil orang kafir menjadi pemimpin pada orang mukmin tanpa mengambil orang mukmin yang betul-betul mukmin untuk jadi pemimpin. Itu pasal ada setengah ulama kata begitu, berdasarkan itu. Mana kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab dia Tuhfatul Muhtaj, Imam Ramli dalam kitab dia Nihayatul Muhtaj, Imam Khatib Syarbini dalam kitab dia Mughni Muhtaj, kemudiannya Imam Ibnu Sa'ad Al-Hambali, Imam Fakhrul Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, iaitu syarah tafsir Mafatihul Ghaib, semua memberitahu bahawa hukumnya harus dengan syarat umat Islam yang menjadi pemimpin ketika itu adalah majoriti. Dan dia sebut sebab turun ayat tu kerana ada orang Islam ambil Yahudi menjadi pemimpin, dan jelas-jelas Yahudi itu nampak tidak puas hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memusuhi. Jadi ada pentakwilan dan sebagainya. Maka yang ni kata harus, yang ni kata haram. Jadi lepas tu habis nak pilih yang mana? Awak tanya saya. Awak tanya saya tak? Awak tanya saya tak? Kalau tanya saya punya pandangan yang ini atau yang ini. Maknanya saya kata saya punya pandangan yang ini, saya kata. Hukum ni harus, saya kata. Sebab apa? Hujahnya lebih kuat. Itu kalau sekiranya tanya. Kadang-kadang para ulama dia bagi sebab tak nak menekan, tak nak stres. Jadi kamu pilihlah mana-mana. Tapi Syekh, saya nak pilih pun saya tak beranilah. Saya serah pada ustaz lah, atau saya perah pada Syekh lah. Tuanku boleh tak beri tunjuk kat saya yang mana saya pilih? Baik, kalau melalui saya, hujah yang para ulama ini fuqaha, Imam Ramli begini, maka saya rasa adalah terlebih baik ambil yang ni. Kena pula bersesuaian zaman kita, tidak sampai seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana pemimpin diambil oleh ahli syura. Tapi zaman kita adalah demokrasi yang mana rakyat yang pilih pemimpin, maka rakyat banyak juga non-Muslim. Jadi ketika itu kita kena kedepankan orang yang non-Muslim. Maka saya memilih harus hukumnya pada yang ini. Lepas tu kita ambil lah kalau kita nak pakai. Jangan bila kita dah desak, dia dah bagi peluang untuk pilih, lepas tu kita kata share begini. Bila share bagi, ni guru yang telus ni, dia tidak bias. Dia pun kata saya pilih ini kerana kuat hujah. Dia siap sebut lagi hujah-hujah macam mana. Kita pun kata ni ustaz pas ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak kira lah kalau dia sokong pun, tapi bila dia amanah, dia akan cakap elok. Engkau nak pilih yang haram tadi, pilih, tak ada masalah. Ada ulama yang cakap begitu, tapi ketika tu engkau dah tanya dia pandangan dia apa supaya guide. Saya macam tu. Saya dengan guru saya bila bertanya pada guru saya, bila balik parti macam-macam, adakah aku boleh masuk? Dia kata, dia tidak ada masalah kalau parti itu baik, tapi aku tak nak engkau bergoyang dengan sebab bergoyangnya parti itu. Engkau rosak dengan sebab rosaknya parti. Engkau lemah dengan sebab lemahnya parti. Islam tu lebih besar. Kalau ada parti Islam di mana negara pun, dia menyertai Islam, bukan Islam menyertai dia. Jangan silap faham, sebab Islam tu besar.
maka aku nak engkau mengguide mereka. Kalau benar mereka nak Islam, sebagaimana dalam Quran Allah mengatakan tidak sepatutnya semua orang keluar berjuang, mesti ada satu puak yang duduk mendalami ilmu agama, liyundhira qaumahum idza raja'u, supaya mereka inilah yang mengingatkan puak-puak yang keluar berjihad ni tadi. Sebab bila keluar ni kadang-kadang dengan semangat, kadang mulut tercakap tak betul, lepas tu merungun, bila kalah tu geram, kenapa ni kita dah semayang, dia jadi banyak benda tak elok. Bila balik, inilah yang mengingatkan silap, tak betul, sabar. Lepas tu dia akan ingatkan. Kadang-kadang kita terlampau over. Kadang-kadang saya mengingatkan belaka. Kadang-kadang ada yang bila sebut dengan keras, kalau ahli sunnah wal jamaah mesti begini. Oh, dia kata kami lah ahli sunnah wal jamaah. Jangan, saya kata tukar uslub tu. Cakap kita juga salah satu orang yang insya-Allah masuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Sebab perbahasan ahli sunnah wal jamaah besar, antaranya dalam ilmu tauhid, iaitu mengikut pandangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari, ini min ahli sunnah wal jamaah. Yang menghafal hadis dan meriwayatkan hadis mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, ini juga ahli sunnah wal jamaah. Tok-tok guru kita, jangan kita kata kita saja kalau nak ahli sunnah jamaah ramai kita, tak betul juga. Jadi saya tegur juga, saya tak kira kita mengaji, kita tegur, ingat. Kalau kita silap, tegur kita pula. Tapi kadang-kadang tu yang kita dapat bukan teguran, tapi jadi marah pula. Tak betul lah begitu. Saya dalam keluarga saya sendiri banyak pimpinan, saya tegur je, balik-balik saya tegur je. Dah kita mengaji, bukan sakit hati. Jangan pula bila kita tegur orang-orang macam ni, kita kata kita belah sana pula. Bila masa aku pergi belah sana? Tak ada. Aku guru, muallim, mengajar. Ni teguran, kita terima. Kalau kita improve kan lebih baik, kan? Ni pula zaman-zaman sekarang ni. Kalau dulu lagi dahsyat, macam-macam. Yang belah-belah sana pula, dia orang tu kejahilan mereka, jadi dipergunakan oleh orang yang nak menghancurkan Islam. Maka betulkan dia orang pemikiran ni salah. Kalau dia orang tak terima, dia orang juga bersilap. Liberal tidak betul. Pluralism yang sepatutnya yang boleh iaitu perbincangan agama, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Tapi pluralism nak menyamakan semua agama itu tidak betul. Tegurkanlah. Kalau dia tak terima, tak apa, kita dah sampaikan kan. Nabi sendiri Allah pesan dalam Quran, fala'allaka bakhirun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Jangan-jangan kau Muhammad engkau nak hancurkan diri kau bila kau rasa kecewa sangat bila mengajar dia orang tak nak terima apa yang kau dapat. Dah serahkan hidayah tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Belah ni ke siapa pun, anak-anak kita kadang-kadang kita nasihat, usaha panggil ulama minta doakan dan sebagainya. Dia dah macam tu, doa aja terus sebab hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jiran kita dengan perangai macam-macam, kita doa. Saya sendiri, pondok saya dulu ada jiran. Oh ya Allah, ya Tuhanku, sampai ketika tu kadang ada timbul dalam hati saya, ya Allah, silapnya aku beli tanah kat sini. Sebab salah satu tempat guru saya pesan nak cari tengok jiran dia. Jadi masa tu terlepas pandang. Nampak? Jadi masa tu macam-macam, dia asyik pau duit aja. Suruh potong dia punya kelapa sawit lah. Lepas tu dia gertak-gertak kita lah. Bila jumpa ketua kampung, pulan. Kalau macam tu panggil polis dia, ustaz, jangan panggil aku, dia kata. La ilaha illallah. Tu ketua kampung pun tak nak campur. Rupanya bermasalah betul. Sehinggalah satu hari dia datang dengan parang. Sebab dia kata dia marah sebab saya buat longkang ketika tu. Sebab orang kampung kan dia tak mau ada dinding. Dia nak sama aja yang membezakan longkang korek aje. Jadi kita ni kat wakaf kan, bila wakaf kena naik, nak beritahu ni wakaf. Tapi orang ni tak faham, dia jahil, dia tak semayang dan sebagainya. Datang buat apa. Ketika tu saya tawakal, takut juga. Tapi saya ada berani sikit sebab masa tu ada beberapa orang. Tapi bila aku dapati, aku seorang je kat situ. Yang lain tu semua kat belakang lah. Tu aku geram ni, aku takut ni, nampak macam guru. Lepas tu bila ada masalah, guru tinggal belakang dah. Janganlah jadi macam tu. Jadi masa tu, dia bawa, saya tu tawakal pada Allah. Jadi bila dia datang macam tu, bila saya cakap pasal wakaf, dia dah mulut dia cakap benda yang membahayakan. Dia kata, aku tak kira ulama-ulama ni Islam. Bila saya dengar macam tu, saya terus tukar. Sebab takut dia murtad. Murtad tanpa sedar. Sebab kita rahmah pada orang jahil. Bukan takut sebab tu semata. Masa tu dah ada rasa tawakal dah. Tapi bila dia dah macam tu, kita takut. Sia-sia je, dia jahil. Jadi murtad begitu je. Sebab dia kutuk, dia cakap pasal Islam dan sebagainya. Jadi bila saya kata, ginilah. Tak apalah, begini. Dia tak puas hati lagi. Dia kata, kalau jatuh pokok aku ni, kelapa sawit aku ni, biar dia jatuh, biar runtuh ni semua ni. Dia kata itu. Malam ni nak hujan ni, kau tengok ustaz. Macam ni lah lebih kurang suasana dia.
Saya kata tak apalah Wak, saya tak nak bayar apa-apa. Masa tu saya kata saya tak nak bayar apa-apa. Saya serah pada Allah Wak. Saya nak buka ni tempat ni menghafal Quran, mengaji Quran, belajar kitab, mengaji tindak Islam. Aku tak kira. Malam ni kalau rosak apa-apa aku tak nak bayar apa-apa. Jadi malam tu hujan lebat dan ribut. Akhirnya takdir Allah, pokok dia yang dah sengit. Kan tanah gambut. Tanah gambut ni pokok kalau naik memang sengit. Faham tak? Jadi sengit dia tu pula memang ke arah kita betul. Sebab memang setiap kali angin kebiasaan ni kat kampung tu mari kot ni. Tapi bila kita sembahyang hajat, minta doa pada Allah, takdir Allah angin mari kot ni. Yang sengit tu naik dan terbang atas pokok di atas rumah dia. Atas rumah dia. Lepas tu dia jadi insaf. Dia tak ada kacau dah. Lepas tu pernah dia datang pondok nyorok-nyorok kat belakang masa maulid. Sampai anak murid saya nampak, Wak, dia kata, kau diamlah. Dia kata, dia malu, takut saya tahu. Dia datang, dia ni. Lepas tu dia kat kedai kopi dia cakap benda-benda baik. Orang pun pelik. Lepas tu takdir Allah. Ni nak beritahu sebenarnya, untung dia lalah kali dia mati husnul khatimah. Meninggal husnul khatimah malam Jumaat dia meninggal. Dan yang semayang dia budak-budak tahfiz semua. Nampak? Siapa sangka, nampak? Orang yang tinggal semayang lama, yang panah baran, yang macam-macam. Tapi kadang-kadang ada sebab, kadang-kadang Allah letak pula kat situ paling besar. Kan itu hadis Nabi kata, jangan pandang hina satu baik pun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang benda baik satu sikit pun. Sebab takut Allah ni hak dia lah, dia nak letak kat mana. Kadang-kadang dia letak dekat situ, tiba-tiba kita buat dengan sebab tu, ampun habis semua yang lain. Jadi saya nampak antara contoh tu. Jadi nak beritahu rezeki dia. Rezeki macam mana boleh pergi kat situ tu? Aku dah lupa dah. Bila dah bercerita aku dah lupa. Tak apalah, kita pun dah habis pada akhir. Maknanya fabadir bil i'tizar tadi, segera minta maaf min dzambika hatta yarda, sehingga dia puas hati, sehingga dia maafkan kita. Jadi memang alhamdulillah, walaupun kasar-kasar dia kata aku minta maaf lah ya saya. Kalau sebelum-sebelum ni aku ada kacau-kacau ke apa ke. Kan macam orang jauh kan macam tu. Alah, bukan apalah, engkau pun tahu kan. Kan sana engkau aku je. Kan kadang-kadang engkau pun tahulah ustaz. Tapi panggil ustaz. engkau pun tahulah ustaz. Aku ni mana ada belajar dia kata. Mana ada belajar, aku gini-gini aja. Lepas tu subhanallah. Dia dah tak kacau apa semua. Ini nak kata bila ada saya bukan kata saya, tapi mungkin di situ banyak juga ada sahabat saya ustaz-ustaz yang soleh mungkin mendoakan dan alim, maka mendoakan orang-orang yang datang minta maaf begitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik pada dia. Kerana itulah di akhir sekali saya nak menghatamkan satu hadis yang mana ingat betul-betul ya, supaya antum tak termasuk dalam golongan ini. Dalam kitab Ibadah yang Nasaihul Ibad li Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nanti kita sambunglah di masa akan datang. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mana diriwayatkan oleh Imam Nawawi Al-Jawi, syarahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bi thalathati baliyah. Maka akan sampai satu zaman, kata Rasulullah, zaman umat aku lari daripada ulama, tak mau dekat dengan ulama, dan lari daripada fuqaha, tak mau dekat dengan fuqaha. Ketika itu bila berlaku zaman itu, kata Rasulullah, Allah akan balakkan dengan 3 balak. Balak yang pertama iaitu yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Allah akan angkat berkat daripada kerja-kerja mereka. Maknanya usaha antum mencari harta dan sebagainya, berkat tu hilang. Maka rezeki yang dapat tak membantu antum menjadi orang yang bersedekah, tak menambahkan taat antum, tak menambahkan kemudahan, bahkan keresahan dan ketidakketenangan. Kaya tapi tak berkat, anak-anak tak menjadi, perangai jadi buruk, isteri jadi buruk, apa sebagainya. Allah tarik berkat tu. Yang keduanya, fasallatallahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan balakkan orang-orang ini di zaman itu dengan sultan yang zalim. Akan dapat ketika itu pemimpin zalim semua. Maksud zalim apa? Tidak meletakkan Allah dan Rasul dan rakyat pada tempat dia. Kadang kita jangan hanya letak Allah dan Rasul saja, tapi rakyat tu dia terlupa kebajikan kepada rakyat itu, dia tak buat. Jadi zalim dapat. Jadi terseksa rakyat.
Baik, kemudiannya yang ketiga apa dia? Ayakhruja minad dunya bighairi iman, dia keluar daripada dunia tanpa iman. Ni yang paling takut. Yang membawa maksud mati dia su'ul khatimah. Sebab bila dah jauh daripada ulama, maka ilmu tidak terdedah kepada dia dan dia tak faham apa dalam agama dia, dan akhirnya mati walaupun dia Islam tapi mati yang su'ul khatimah, yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan kita semua tak termasuk dalam golongan itu, insya-Allah. Allah pelihara kita semua, dan kita sambung nanti pada sambungan perenggan yang seterusnya. Barakallahu fikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi, ya Allah keluarkan kami daripada kegelapan keraguan, wa akrimna binuril fahmi, muliakan kami dengan cahaya kefahaman, waftah lana abwabal ilmi, bukakanlah kami pintu-pintu ilmu, wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi, hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, ya Allah jadikanlah himpunan kami himpunan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, kami berhimpun kerana-Mu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dan suruh adab kami ya Allah. Dan kalau ada yang meninggal selepas ini di kalangan kami, kami semua di sini bersaksi matinya adalah mati yang baik, kerana kali terakhir kami bersama dengannya dalam majlis yang baik ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita. Apa yang saya tegur dan sebagainya, ingat itu adalah tanda kasih ya. Tidak ada apa-apa. Rendahkan diri kita untuk menerima dan mendengar teguran. Sebab Imam Syafi'i kata apa? Al-ilmu dhul, ilmu itu mulia, wa la dhulla fi, tidak akan hina. Walakin la yudrikuhu illa bidhullin, tapi takkan dapat ilmu itu kecuali dengan merendah diri dan mendengar teguranku, insya-Allah. Bila masuk sini, masuk sebagai penuntut ilmu, jangan bawa jawatan kita, orang umur kita, jangan bawa Tan Sri ke Datuk ke apa, tinggal belakang luar, supaya ada rasa rendah diri ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.